Kita mulakan ya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa khatamil mursalin nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillahil hadil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala hadiyihim ila yaumiddin amma ba'd. Segala puji bagi Allah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman. Kita dapat nikmat sihat, kita dapat nikmat dilapangkan dada oleh Allah, kita dapat nikmat Allah bagi peluang untuk kita meneruskan ibadat kita. Maka jika kita senaraikan nikmat Allah, sudah pasti kita tak akan mampu untuk menghitung akan nikmat-nikmat Allah tersebut. Jadi dengan nikmat yang Allah beri ini, peluang yang ada ini kita sama-sama manfaatkan. Kita mengisi waktu-waktu yang Allah beri kepada kita. Jangan biarkan satu saat waktu itu berlalu tanpa diisi dengan amal-amal kebaikan. Kerana apa yang kita buat di muka bumi ini semuanya akan ditanya semula oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita pada hari Isnin ini, pada hari ini kalau kita tengok pada kalender bersamaan dengan hari ini hari Isnin, bersamaan dengan hari ini 15 Sya'ban. Malam tadi dah masuk malam nisfu Sya'ban 29 hari bulan 4. Jadi tuan-tuan dan puan, sebelum kita bertemu Ramadan, insya-Allah kita akan ada 2 kelas lagi, iaitu pada 22 Sya'ban, 5 hari bulan 4, dan sekali lagi kelas terakhir pada 12 hari bulan 4 bersamaan dengan 29 Sya'ban. Insya-Allah tajuk tentang kehidupan yang sebenar-benarnya di hari akhirat ini, insya-Allah ikut perancangan kita akan tamatkan pada 12 hari bulan 4 bersamaan dengan 29 Sya'ban. Jadi kita tak perlu terkejar-kejar untuk kita belajar. Jadi moga-moga ya kita ambil peluang ini kerana untuk kita bincang semula tentang alam akhirat ni mungkin kita dah tak jumpa tajuk ni dan sebagainya sebab saya akan tamat pada 12 hari bulan 4. Jadi apa-apa pun yang kita lakukan ini kita niatkan semata-mata kerana Allah ya. Niat semata-mata nak kerana Allah. Bukan kerana kita nak cari nama, bukan kita nak popular, bukan kita nak orang puji kita. Dia dua pihak. Kepada pihak yang belajar dan pihak yang mengajar. Maka bagi pihak saya juga kena jaga niat begitu supaya lebih kurang 1.5 jam ini setiap apa yang kita lakukan ini dicatat sebagai amal-amal soleh. Sebab sekarang ni banyak ya, kita jumpa banyak kelas online, banyak sangat kelas. Jadi kita tak nak banyak kita ikut kelas, amalan pahala kita tidak dikira oleh Allah. Nanti kita belajar tajuk hisab, kita akan tahu. Rupa-rupanya pada tarikh sekian-sekian, amal majlis ilmu kita, usaha kita itu Allah Ta'ala tidak kira. Sebab apa? Sebab ada lompangnya keikhlasan dan sebagainya. Jadi kita nak belajar tajuk tentang bab 7 perhisapan amalan ni, memberitahu kepada kita apa pun kita buat, mesti kita niat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati sekalian, kita terus pergi kepada bab yang ketujuh. Okey, bab ketujuh ni sebenarnya telah pun diulas pada 2 minggu lepas. Minggu lepas tiada kelas, tapi pada 2 minggu yang sebelum ini, iaitu pada 15 hari bulan 3. Pada 15 bulan 3, kita dah masuk pada bab yang ketujuh. Jadi ini adalah siri yang kedua bagi bab yang ketujuh, hisab amal.
Jadi mari sama-sama kita menghayati, bukan sekadar kita ambil maklumat, tetapi kita menghayati tentang ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi dalam bab nombor 7 ni. Maka kita letakkan diri kita dengan ayat dan hadis yang kita akan bacakan. Jadi untuk penghayatannya, kita kena bawa diri kita seolah-olah kita berada di padang mahsyar. Kita berada di bawah matahari yang terik, matahari yang panas terik. Lepas tu kita menunggu untuk Allah Ta'ala memanggil seorang demi seorang. So agak-agaknya macam mana kita nak menghadapi hisab ini. Jadi untuk memantapkan lagi penghayatannya, maka kita kena merujuk, kita kena baca ayat Quran apa yang Allah cerita pada kita. Sebab tu bagus kalau kita belajar Quran, Al-Quran bukan sekadar memuatkan cerita orang-orang dulu, tetapi Al-Quran memuatkan cerita tentang perjalanan hidup kita pada masa akan datang. Sebab tu tajuknya kita namakan kehidupan sebenar di hari akhirat. Kalau semalam, pagi semalam, kita belajar alam barzakh. Alam barzakh adalah alam sebelum pergi kepada alam akhirat. Tapi kalau kita lepas alam barzah, lepaslah kita nanti di alam akhirat yang besar. Jadi kita bawa diri kita, kita minta Allah lapangkan dada kita, bersihkan minda kita, buang segala perkara-perkara yang boleh menghalang ilmu Allah masuk ke dalam jiwa-jiwa kita. Jadi kita anggap diri kita ini sedang berada di padang mahsyar, tunggu untuk dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua tidak terlepas daripada dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati sekalian, saya minta tuan-tuan dan puan-puan rujuk kepada nota yang ada pada tuan-tuan dan puan-puan. Rujuk pada nota yang ada pada tuan-tuan dan puan-puan, kerana nota tersebut membantu untuk kita melihat maklumat-maklumat yang ada pada bab nombor 7 ni. Baik, terus kepada muka surat 135, tengok dan nota muka surat 135. Okey, kalau kita tengok muka surat nombor 135, kita akan jumpa satu hadis dari Nabi SAW. Kita hayati baik-baik hadis ni. Sebab tu sayang belajar tajuk alam akhirat ni terkejar-kejar. Sebab tu saya pun sebenarnya agak terkilan kalau nak belajar tajuk akhirat ni nak cepat habis. Cepat nak habis. Jadi tajuk akhirat ni tajuk yang sepatutnya kita kena belajar pelan-pelan, faham, menghayati. Kan biarlah waktu dia lama. Sebab ni cerita tentang rukun iman. Ini cerita tentang hidup kita masa depan. Kenapa nak terkejar-kejar? Tapi tak apa. InsyaAllah mungkin saya duduk ni, tapi kita akan belajar ulas ayat by ayat tu secara terperinci. Jadi agak ialah Hans, kita yang belajar ni sebenarnya kita sekadar tahu info, tapi penghayatannya tak ada, dirinya tak berubah. Belajar tajuk banyak akhirat tapi tak berubah. Menandakan apa? Itulah. Jadi kita kena baiki untuk belajar ni. Jadi insya-Allah saya dah tak terikat dengan siapa-siapa untuk pengesahan hari Isnin ni. Jadi kita tak perlu terkejar-kejar. Tak perlu terkejar. Perlahan kita belajar. InsyaAllah, moga Allah Ta'ala campakkan nur pada hati kita untuk kita belajar rukun iman. Inilah masa depan kita. Jadi tajuk tentang masa depan kita inilah sepatutnya kita memang kena belajar. Ya, apa yang kita buat kat muka bumi ni adalah untuk hidup masa depan kita sebenarnya. Kenapa kita solat? Kerana kita nak pergi akhirat. Kenapa kita nak puasa? Kerana kita nak pergi akhirat. Kenapa nak menuntut ilmu? Kerana nak tahu jalan nak pergi ke akhirat tu macam mana. Patutnya tajuk ni tajuk yang perlu diperincikan. Tapi tak apa, akan datang insya-Allah saya tengah rancang untuk membuatnya mengulang kali yang kedua, tetapi kita akan
panjangkan. Mungkin kita ambil tajuk ni setahun kita belajar. Tak apa. Walaupun kita belajar 1 minggu sekali, seminggu sekali, tapi kita cuba target biar dia lama. Sebab dia ada banyak ayat Quran. Dia ada banyak ayat Quran dan hadis Nabi. Jadi sayanglah kalau berjumpa ayat Quran tu tapi tak dapat nak dihayati. Jadi moga-moga ya Allah Subhanahu Wa Taala mendengar luahan kita, apa yang kita nak, maka kalau kita ada niat macam tu, Allah akan bantu kita untuk kita belajar. Baik, kita baca hadis yang pertama. Hadis ni sabda Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, "Ma minkum ahadun illa yukallimuhu rabbuhu." Tidak ada seorang pun di antara kamu illa sayukallimuhu rabbuhu, kecuali Allah akan berbicara dengannya. Maka ayat ini, hadis ini menunjukkan kepada kita nanti kita akan jumpa pencipta kita. Nanti kita akan jumpa Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menciptakan kita, yang bagi nyawa kat kita, yang bagi kita nikmat boleh melihat, yang boleh bagi kita nikmat boleh mendengar, yang boleh bagi kita nikmat kita berjalan, kita bercakap, kita merasa, dapat nikmat zuriat, dapat nikmat rezeki. Nanti kita akan jumpa dengan Allah yang memberikan segala-galanya pada kita. Hadis ni. Nabi kata tak ada seorang pun. Semua akan jumpa dengan Allah, berbicara dengan Allah. Yang mana ketika kita bertemu dengan Allah itu, kata Nabi, laisa bainahu wa bainahu turjuman. Nabi kata, dia dengan Allah tidak ada penterjemah. Bahasa apa yang digunakan? Wallahu ta'ala a'lam. Tetapi kita faham apa yang Allah bicarakan. Allah sudah pastilah faham apa yang kita bicarakan. Tapi bahasa apa? Wallahu a'lam, tidak disebut spesifik. Tapi kata Nabi, memang tidak ada penterjemah, tak ada translator yang akan jadi orang tengah antara kita dengan Allah. Jadi waktu kita nak bertemu dengan Allah tu, Nabi kata fayanzuru aiman. Dia melihat sebelah kanan dia. Fala yara illa ma qaddama min amali. Malaikat dia tengok sebelah kanan, dia tengok hanya amal perbuatan yang telah dia lakukan. Lepas tu dia tengok kiri pula, wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama min amali. Apabila tengok sebelah kiri, tidak ada yang dilihat melainkan amal perbuatan yang telah dia lakukan. Riwayat Bukhari dan Muslim. Maknanya tuan-tuan, waktu kita nak jumpa Allah Ta'ala nanti kan, kita nak bawa apa pada Allah? Kita nak persembahkan apa pada Allah? Dan apa yang Allah akan tanya pada kita? Apa yang kita akan berkata-kata dengan Allah itu sudah tentulah amal, amal, amal. Kita tengok kanan, amal yang pernah kita buat. Tengok kiri, amal yang pernah kita buat. So hadis ni, dia memberikan kita kesan tau. Hadis ni kalau kita buka hati kita dengan seluas-luasnya, ya, kita buka minda kita, kita tahu suatu hari nanti kita akan pasti bertemu dengan pencipta kita. Pencipta kita yang kita selalu baca dalam Fatihah, duk sebut, yang kita sebut namanya Ar-Rahman, kita sebut namanya Ar-Rahim, kita sebut Rabbul Alamin, kita akan jumpa. Sebab itu kalau tuan-tuan ada mengikuti tafsir surah Rahman. Surah Rahman dah tamat dah pada minggu lepas. Tafsir surah Rahman kita belajar hari Selasa. Besok insya-Allah kita masuk suratul Waqiah. Tapi kalau kita, siapa yang ikut surah Rahman, kelas surah Rahman, tafsir surah Rahman, tuan-tuan ada pernah baca satu ayat yang Allah cerita orang yang masuk syurga ni, dia ada sifat apa tahu? Kalau kita baca dalam ayat tu Allah kata, wa amma man khafa maqama rabbih jannatan. Allah kata, dan ada pun sesiapa yang takut kepada Tuhannya waktu dia nak berhadapan maqama rabbih. Orang yang ada takut, dia ada perasaan takut dekat dunia, dia asyik fikir je macam mana nanti aku nak berhadap Tuhan aku nanti, macam mana aku nak berhadap Tuhan. Manusia ada sifat macam ni kata Allah. Allah kata jannatan, dia akan dapat 2 syurga. Kalau kita tak takut pada Allah, kita akan buat sewenang-wenangnya. Tapi macam mana nak tambah rasa takut?
Nak bagi takut tu jadi tebal. Nak bagi takut tu biarlah kita selalu takut pada Allah. Sebab kita tahu nanti kita jumpa dengan Allah suatu hari nanti. Pasti tak boleh nak tolak. Tak boleh nak tolak, pasti itulah yang ada pada jawapan surah Waqiah pada ayat pertama dan kedua tu. Iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Allah kata apabila terjadinya hari yang pasti, tidak ada siapa-siapa pun yang boleh mendustakan dia. Kita pasti, kita diajar rukun iman nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk masuk maklumat ni dalam hati kita, bagi hati kita takut, jiwa kita takut, perasaan kita tu takut, maka kita kena belajar. Maka kita kena tahu. Jadi nak belajar itulah kita kena baca ayat Quran, baca hadis Nabi cerita tentang tajuk alam akhirat ini. Jadi moga-moga hadis ini memberikan kita satu peringatan yang suatu hari nanti kita akan jumpa dengan pencipta kita tak akan dapati apa yang kita bawa melainkan amal yang pernah kita lakukan. Kita dah tak boleh bawa apa-apa dah melainkan amal yang pernah kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka waktu kita jumpa Allah nanti, apa yang Allah akan tanya pada kita? Ni dia panggil, kalau kita belajar tajuk hisab, hisab ni dia ada kaitan dengan soal jawab, lepas tu dia ada kaitan dengan pembentangan buku. Waktu bentang buku, dapat buku tu, kemudian berlaku pula hisab yang kedua. Kita akan baca pula buku tu. Nanti kita akan masuk bab tu, kita ambil dulu yang umum, kita pergi kepada tajuk semua orang nanti Allah Ta'ala hisab di hari akhirat. Apa yang Allah akan hisab, apa yang Allah perhitungkan, apa yang Allah akan persoalkan, kita kena baca ayat-ayat Al-Quranul Karim. Saya minta kita semua buka pada muka surat nombor 140 dulu. Pergi terus muka surat nombor 140. Jom kita lihat ayat Al-Quran, Allah cerita apa pada kita, apa yang Allah akan tanya waktu kita jumpa Allah Ta'ala nanti. Okey, kita pergi dulu muka surat 140. Saya harap tuan-tuan ada nota. Selalu kena rujuk nota. Sebab tuan-tuan tak perlu nak susah payah nak salin ayat dia dah. Kita tak perlu nak salin terjemahan ayat. Sebab nota tu dah ada dah ayat Quran. Cuma kalau ada silap salah, tolong maklumkan pada saya. Tengok muka surat 140. Antara yang Allah akan tanya pada kita semua tadi, semua akan datang apa? Allah akan tanya tentang apakah perkataan yang pernah kita ucapkan ke muka bumi ini. Dan Allah akan tanya semua perbuatan yang pernah kita lakukan di muka bumi ini. Tuan-tuan, agak-agak sejak daripada kita balik dulu, berapa patah perkataankah yang telah kita keluarkan daripada mulut kita? Berapa patah perkataan? Pernah kira tak? Hari semalam saja dah cakap apa? Cakap mungkin dengan mulut, ada orang cakap dengan tangan. Mesej kan? Berapa? Hari semalam dah mesej berapa patah perkataan? Hari semalam dah cakap apa? Pernah tak fikir nak mesej tu pahala ke dosa? Nak cakap tu pahala ke dosa? Kita mungkin tak tahu. Saya tak ingat Ustaz berapa pahala, apa saya cakap tu dosa ke pahala, dosa ke ataupun buat pahala ke? Tak apa. Kalau kita tak ingat sekarang, nanti di akhirat kita akan tahu berapa banyak perkataan yang kita cakap yang dia bawa pahala, berapa banyak perkataan yang telah kita cakap ia berkaitan dengan dosa. Lepas tu belajar tajuk ni. Jadi begitu juga perbuatan. Perkara ini ada dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr, Allah mengatakan فَوَرَبِّكَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Allah bersumpah dengan namanya sendiri. Allah kata, demi Rabbmu, kami pasti akan menyoal mereka semua. Soal apa? Soal apa? Amma kanu ya'malun, mengenai apa yang mereka telah lakukan. Apa yang telah kita lakukan dekat muka bumi ni? Apa yang kita kata termasuk apa kita lakukan. Apa yang telah kita buat, perbuatan itu telah kita lakukan pada Allah. Betul? Kita baca ayat lain pula. Sama juga macam ayat nombor 93. Kalau baca surah An-Nahl ayat 93 pun jumpa maklumat yang sama.
Tapi surah Al-Hijr ni, kalau kita baca sejarah para sahabat, surah Al-Hijr ayat 92, 93 ni lah yang telah menyebabkan Sayyidina Umar dia jatuh pingsan. Ada cerita dia. Dia baca ayat 90, 92, 93 ni, dia jatuh pingsan. Sebab dia tahu ayat ni Allah akan tanya apa yang telah mereka buat di muka bumi. Okay, jelas ya? Semualah, kata semua ni maksudnya termasuk ucapan, termasuk perbuatan. Kalau kita nak spesifik lagi, kan kita nak pergi lagi, apakah perbuatan itu? Allah akan tanya tentang selama ni kita gunakan telinga dengar apa? Dengar apa kita gunakan telinga? Cuba ingat balik. Semalam, hari semalam dengar apa? Dengar pasal kuliah ke? Dengar pasal nasihat ke? Dengar pasal aib orang ke? Dengar pasal isu-isu apa ke? Allah akan tanya. Begitu juga penglihatan, Allah akan tanya, semalam dah tengok apa? Ingat tak? Semalam tengok apa? Bukan semalam, daripada umur kita balik yang dulu. Begitu juga dengan hati kita. Dalam hati kita ni, apa yang kita masuk dalam hati kita? Marah, dendam, busuk hati, tak ikhlas, ada sifat nifaq, semua Allah akan tanya di hari akhirat. Dalil dia bukalah surah Isra ayat 36. Tengok, kita jumpa lagi ayat Quran kan? Jadi orang yang belajar tema tajuk akhirat ni, dia akan belajar banyak ayat Quran. Sebab itu kalau kita belajar bab yang mula-mula akhirat, Al-Quran penuh ayat-ayatnya pasal akhirat sebenarnya. Tapi sebab kita tak faham, lepas tu ayat tu bertaburan, tidak disusun, jadi kita tak ambil ruang belajar, tu yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Tapi Quran, bukalah surah apa, tak terlepas cerita pasal hari akhirat. Pada Fatihah pun, dalam Fatihah pun ada akhirat. Maliki yaumiddin. Tapi kita buat apa? Baca je lah, sebut je lah. Tapi faham tak Maliki yaumiddin tu apa? Hayati tak? Tanya tak diri kita? Nanti Allah nak balas apa pada kita? Ni kita kena belajar. Jadi kita tengok surah Isra ayat 36, Allah Taala kata wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kita baca ayat tu, Allah kata janganlah engkau mengikuti apa yang engkau tidak ada pengetahuan tentang dia. Sebab tu para alim ulama, kalau mereka tak dapat nak ulas sesuatu pertanyaan, kalau mereka tak tahu apa-apa maklumat, mereka boleh gunakan ayat ni. Mereka gunakan ayat ni. Mereka akan kata, saya tak tahu, saya tidak ada ilmu. Maka mereka sebenarnya takut dengan ayat ni, tahu tak? Sebab ayat ni Allah kata, engkau jangan mengikuti, jangan kau ulas, jangan kau bagi tahu, jangan kau sampaikan, jangan bicarakan apa yang engkau tidak ada ilmu tentangnya. Tak boleh. Lepas tu Allah kata lagi, pendengaran kamu, penglihatan kamu, dan hati kamu, semua benda itu akan ditanya oleh Allah. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Tetap boleh garis ayat ni. Semua Allah akan tanya tentang apa yang dilakukan oleh anggota badan kita. Cuba tanya, cuba insaf, ambil waktu tanya. Telinga ni kita guna untuk apa? Mata ni kita guna untuk apa? Hati ni kita masukkan apa dalam hati kita? Kan? Tanya, ambil. Orang dulu ni kalau dia belajar Quran, dia belajar sikit je ayat dia, tapi dia hayati, dia ambil, dia ubah, baru belajar dalam ayat yang lain. Ya, moga-moga kita ambil perhatian. Kemudian Allah Taala akan tanya segala nikmat lah. Nikmat telinga, nikmat mata, nikmat hati telah kita belajar tadi. Yang ini Allah menceritakan tentang semua nikmat Allah akan tanya. Okey. Berdasarkan surah At-Takatsur ayat nombor 8. Allah mengatakan summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Allah kata summa, kemudian sesungguhnya kamu akan ditanya pada hari itu tentang an-na'im. An-na'im ni adalah nikmat di dunia. Cuba senaraikan nikmat apa yang ada dekat dunia. Ya Allah bagi pada kita. Cuba tanya. Cuba tanya diri kita. Senaraikan. Lepas tu belajar Quran ni dia tadabbur ni dia macam tu lah. Faham ayat, lepas tu kita kena ambil ayat ni Allah cakap pada kita. Soalannya Allah kata ayat 8 ni, Allah kata,
Engkau yang baca ayat 8 ni, wahai hamba, kau kena tahu tau, segala nikmat yang kau ada itu Allah akan tanya pada engkau. Tengok nikmat. Nikmat waktu lapang kan, ada waktu lapang. Masa ada, buat apa dengan masa? Nikmat ada wang ringgit. Buat apa dengan nikmat wang ringgit? Nikmat ada kesihatan. Buat apa dengan nikmat sihat tu? Allah akan tanya. Nikmat apa lagi? Nikmat kau ada ilmu. Kau buat apa nikmat kau ada ilmu? Nikmat kau ada gadget. Kau buat apa dengan nikmat gadget tu? Nikmat ada media sosial. Kau buat apa dengan WhatsApp tu? Kau buat apa dengan Telegram tu? Kau buat apa dengan Instagram tu? Kau buat apa dengan FB tu? Allah tanya semua. Sebab tu hati-hati. Jangan gunakan nikmat yang Allah beri pada sesuatu yang nak lawan Allah pula. Yang menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala. Fikir-fikirkanlah. Ambillah ayat-ayat tadi menjadi pengajaran. Sekejap lagi kita akan belajar dengan lebih detail lagi. Kalau kita kata saya tak pernah buat lah ya Allah. Saya tersilap lah ya Allah. Saya tak tahulah ya Allah. Tak apa. Nanti waktu kita belajar atas sikit nanti, kan, waktu kita dapat diberikan buku, masa tu kita akan tahu nanti. Okay, tapi kita ambil umum dulu yang apa yang Allah akan hisab, apa yang Allah akan tanya. Okay, kemudian, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati sekalian. Kalau kita baca dalam hadis-hadis yang lain, Nabi akan tanya kepada kita tentang 4 perkara. 4 perkara ni kalau kita tengok dalam terjemahan hadis, muka surat nombor 141 ni Allah akan tanya kepada kita tentang 4 perkara ni. Kalau kita tengok di sini, sabda Nabi SAW, seseorang akan sentiasa berada di hadapan Tuhannya. Maksudnya, kita ni tidak akan bergerak ke mana-mana, melainkan Allah akan tanya kita beberapa perkara. Dalam tajuk tu dia tulis berapa? Dia tulis 4 kan? Tapi kita kena tulis dekat sini, dia ada 5 kat sini. Dia ada hadis kata 4, ada hadis kata 5. Sebenarnya dia sama saja. Yang 5 ni dia perincian. Kelima perkara. 5 perkara tu apa? Pertama, Allah Ta'ala tanya apa? Umur kamu dihabiskan untuk apa? Habiskan umur untuk apa? Enjoy? Habiskan umur ni untuk apa? Allah akan tanya. Satu, Allah akan tanya tentang umur. Ini umum. Allah akan tanya tentang umur. Satu kan? Lepas tu Allah tanya apa lagi? Allah kata, dalam umur tu, masa muda buat apa? Allah tanya, ketika muda itu kamu buat apa? Allah akan tanya. Maknanya masa muda ni dia ada kaitan dengan umur tadi. Dia mempunyai pertalian. Tapi kenapa tanya waktu muda? Kerana waktu muda ini waktu yang sangat bagus. Waktu tu sangat bagus untuk kita buat amal soleh. Kemudian Allah tanya pasal apa? Allah Ta'ala tanya, harta yang kau makan selama ni tu dapat macam mana? Pernah tak tanya? Harta selama ni. Kita kata kita kerja, kan? Allah akan tanya, betul ke kau kerja? Cukup tak waktu kau kerja? Kan? Engkau dulu kerja, diwajibkan kerja 8 jam. Betul ke kau kerja 8 jam? Allah akan tanya, rezeki dapat macam mana? Saya berniaga. Allah akan tanya, berniaga macam mana? Jual apa? Cara berniaga macam mana? Ada tipu tak? Ada apa ke? Allah akan tanya semua harta yang kita dapat. Tak apa. LHDN tak kejar kita, tak apa. Tak ada orang nak audit kita, tak apa. Tapi Allah akan tanya nanti di akhirat. So agak-agak macam mana? Pernah fikir tak sepusin dapat dari mana? Sumbernya macam mana? Lepas tu Allah akan tanya pula, okey, harta tu macam mana dibelanjakan? Allah akan tanya hisab nanti di akhirat. Harta tu belanja macam mana? Kau tolong, kau zakat tak? Kau tolong tak orang susah? Kau tolong tak orang miskin? Kau tolong tak ibu-ibu tunggal? Kau tolong tak anak-anak yatim? Kau tolong tak jiran-jiran kau yang tak ada makan minum ni? Dan Allah tanya yang kelima tentang ilmu yang telah kita pelajari. Ni Allah tanya tentang ilmu. Ilmu yang kita telah pelajari itu. Allah akan tanya tentang apa? Tentang ilmu. Ini tanya tentang orang yang ada ilmu. Orang yang tak ada ilmu pula pun Allah akan tanya juga. Ilmu tu guna untuk apa? Adakah ilmu tu kata, wah saya ni seorang yang rajin pergi kelas, ke nak bangga-bangga, ke nak lawan ulama, ke nak berdebat dengan orang-orang yang jahil.
Kalau ada 3 sifat macam tu, nak lawan ulama, nak mencari populariti, nak tarik nikmat habuan dunia, nak dama, nak pangkat, ataupun nak berdebat dengan orang-orang yang tak pandai, menunjukkan kita pandai, Nabi sebut dalam hadis dia, nak cium bau syurga pun tak akan dapat. Apatah lagi nak masuk syurga. Lepas tu kena ikhlas. Pada Allah. Selalu saya tekankan ikhlas pada Allah. Kalau tak ada ikhlas ni dah tak ada keberkatan. Tapi Allah akan tanya semua tu pada kita. So agak-agak kita nak jawab apa nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nak jawab apa di hadapan Allah. Lepas tu ya Allah akan tanya tentang janji. Surah Al-Ahzab ayat 15. Allah tanya, Allah kata, وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارِ. Ambil pada hujung tu. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. Allah kata, ingatlah janji tak setia dengan Allah tu nanti Allah akan ditanya. Janji kita dengan Allah. Begitu juga dengan semua janji. Surah Al-Isra ayat 34. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْأَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. Allah kata, sempurnakanlah perjanjian. Sesungguhnya perjanjian itu akan dipertanggungjawabkan. Allah akan tanya pada kita. Janji kan? Okey, selesai tentang maklumat ni. Tapi kalaulah Allah tanya, Allah Ta'ala tanya pada kita semua benda ni je lah. Agak kita boleh jawab. Macam mana kita jawab dengan Allah? Nak bagi alasan, kejap lagi kita akan jumpa. Memang ada orang bagi alasan. Dan sekejap lagi kita akan jumpa ayat Quran. Ada orang dia tak mengaku. Orang dia tak mengaku. Dia tak mengaku pun dia buat salah tu. Nanti kita akan tengok ayat Quran yang kata. Kita akan lihat bagaimana ayat Quran cerita pada kita tentang watak-watak manusia yang akan datang di akhirat mereka buat apa. Ingat ayat ni, dia bukan sekadar ayat, tetapi benda ini benda yang akan berlaku, cerita benar pada hari akhirat nanti. Allah akan tanya semua perkara tersebut. So kalau kita hayati ayat-ayat ni rasanya tak terjawab kita dengan Allah. Betul tak? Allah tanya pasal nikmat pun kita dah terduduk dah. Sekejap lagi kita akan baca hadis ketika mana apabila kita tengok dosa kita, kita rasa macam nak pingsan. Kita akan terduduk. Kita akan baca hadis tu nanti. Sekejap lagi kita akan baca hadis tu. So, jadi kita ambil dulu ayat ni, ambil hadis ni, cuba kita hayati. Pasangan letakkan diri kita ialah kan, ya Allah, selama ni kita biar je nikmat Allah kan. Kita lupa, banyak lupa diri dan sebagainya, maka ada peluang lagi untuk berubah. Tapi semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kita terus pergi kepada tajuk, kita ambil dulu tentang pertanyaan, apa ditanya dan siapa yang akan ditanya. Lepas tu baru kita pergi khusus kepada bentang buku amal. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati sekalian, mari kita lihat ayat-ayat lain dalam Quran. Ni ayat Quran je. Sebenarnya belajar tafsir juga ni sebenarnya. Tapi ayat Quran bertemakan tentang akhirat. Bertemakan tentang akhirat. Sekurang nanti kalau tuan-tuan ada waktu kan, tuan-tuan ambil nota yang saya bekalkan pada tuan-tuan dan puan ni, saya rasa lebih kurang dalam ada dalam 11 bab. Kan? Tuan-tuan ambil nanti, cuba tuan-tuan senaraikan berapa ayat yang tuan-tuan jumpa dalam nota ni. Nota ni ringkasan saja tau. Tuan-tuan senaraikan. Tuan-tuan senaraikan bab 1 ayat apa, surah apa, juzuk berapa. Tuan-tuan senaraikan, nanti tuan akan dapati banyaknya ayat Quran. Secara tak langsung akan bantu kita faham ayat tu. Ni nak masuk Ramadan, nak tadabbur ni. Jadi kalau tuan-tuan nak tadabbur ayat, tuan-tuan boleh ambil ayat bertemakan hari akhirat. Jadi tuan-tuan dah tak susah dah. Sebab dalam nota ni terletakkan bab ada ayat Quran dia. Bab ada ayat Quran dia. Macam kita hisap ni kan. Bab ada ayat Quran. Jadi nanti ada waktu tak mesti je kena buka Quran. Buka nota, baca balik bab hisap. Baca satu ayat kan. Lepas tu baca tafsiran ayat, hayati dengan. Lepas tu letakkan diri. Lepas tu ambil ayat ni, ukur dengan diri kita. Oh, ayat ni Allah Ta'ala akan tanya kepada aku nikmat pendengaran. Tanya diri kita, apa yang aku buat dengan nikmat dengar setakat hari ni kan? Apa yang aku dah buat, ya Allah, kan? Dia itu dia panggil tadabbur. Terutama hayati, koreksi diri kan? Kita buat macam tu. Dah ada nota kan?
Tetap ambil. Tetap cara dia tetap boleh nak senaraikan boleh, tak nak senarai pun boleh ambil daripada nota ni, tetap letakkan muka surat. Sebab dalam nota ni saya tak letakkan ayat itu muka surat berapa. Contoh kalau macam solat Al-Ahzab kan, cuma ada nombor surah, cuma ada nombor ayat. Kalau tetap nak cantik lagi, nak mudah lagi, kita tulis muka surat berapa pada ayat 15 ni. Juzuk yang keberapa. Nak cantik lagi tulis baris keberapa. Sebab itu sayang sangat kalau belajar tajuk ni nak terkejar. Nak cepat habis, nak cepat habis, nak cepat habis. Jadi sayanglah sebab dekat dalam tajuk ni dia ada ayat Quran. Jadi betul saya mengambil inisiatif akan datang memang nak kena buat ulang semula tajuk ni, tapi saya akan buat senarai-senarai ayat. Kita akan baca ayat tu, kita ulas. Baca ayat tu, kita ulas. Kita senaraikan ayat saja. InsyaAllah, insyaAllah. Dalam perancangan, moga-moga Allah Ta'ala berikan kita rahmat. Allah Ta'ala bantu kita untuk kita belajar tajuk ni. InsyaAllah nanti tunggu waktu yang tunggu apa-apa perancangan yang kita nak buat. Tapi saya yang Allah beri sedikit maklumat ni, rasa sangat sayanglah kerana belajar terkejar-kejar. Jadi tak perlu kita belajar terkejar-kejar. Okay, kita sambung lagi. Okay, kemudian kita tengok. Pada ayat yang berikutnya, kita tengok siapa yang akan disoal. Siapa yang Allah akan tanya. Okay, kita baca ayat ni menakutkan tau. Sangat menakutkan. Kalau kita baca tengok nota, tengok nota, saya minta tuan-tuan dan perempuan, tengok nota, kita pergi dulu kepada ayat. Banyak ayat Quran, ya Allah, sayang ni lah kalau belajar. Tak belajar semua ayat ni. Masya Allah, rugi sangat. Baik, kita tengok. Yang Allah akan tanya siapa? Tengok dulu pada muka surat nombor berapa ni? 135. Muka surat 135. Okay, buka muka surat 135. Kalau kita dapati rupa-rupanya bukan hamba yang biasa saja yang Allah akan tanya, tapi yang Allah akan hisap juga adalah para rasul. Rasul yang kita tahu nama Rasul 25, bahkan Rasul lebih banyaklah, bukan sekadar 25 saja. Mereka semua nanti akan dibicarakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Rasul. Kalau Rasul pun Allah bicarakan, Allah panggil masuk mahkamah, Allah soal siasat, macam mana dengan kita semua? Jadi antara ayat yang Allah Ta'ala tanya kepada Rasul, kita boleh rujuk dalam suratul Ma'idah. Ayat nombor 109. Nanti kalau tuan-tuan ada waktu, tuan-tuan tulislah muka surat berapa ayat 109 ni. Jadi kalau tuan-tuan ada Quran, tuan-tuan boleh buat tagging dah. Pada Quran tu tuan-tuan buat tagging, letak tulis dekat tepi tu, ini adalah pertanyaan Allah kepada Rasul. Kan seronok baca Quran, faham? Kan hayati. Jadi kalau kita buka Quran tu akan datang jumpa ayat 109, ayat ni pasal apa? Sebab ada tagging tadi tu, ini adalah persoalan Allah kepada Rasul, kan? Ya Allah, kalau Rasul pun Allah Ta'ala tanya yang jamin masuk syurga ni, kan ya Allah, Allah pelihara mereka daripada dosa, macam mana ya dengan aku ni, tanya diri kita. Apa yang Allah akan tanya, kan? Sebab tu belajar, faham, tapi nak faham, dia kena ada struktur dia. Dia kena ada teknik dia. Jadi kalau ada Quran, ambil balik nota ni, buka Quran terjemahan, taggingkan dia, tandakan dia. Jadi kalau ayat Al-Ma'idah 109 ni, Allah Ta'ala mengatakan kepada kita, Yawma yajma'ullahur rusul. Allah kata, ingatlah pada hari Allah akan menghimpunkan rasul-rasulnya. Allah himpunkan rasul-rasulnya. Baca ayat ni kan, selama ni dah khatam dah surah Ma'idah ni. Kan? Kita baca ayat ni, Allah bagi tahu pada kita bahawa nanti di hari kiamat Allah akan kumpulkan semua rasul-rasulnya. Rasul mana? Semualah. Bermula daripada Adam sampailah rasul-rasul yang akan datang. Sampailah Nabi Muhammad, rasul yang terakhir sekali. Rasul yang berbangsa Arab ke, rasul yang Bani Israel ke, Allah kumpulkan semua. Semua Allah kumpul. Allah kumpul nak buat apa? Allah himpun nanti, Allah kumpul mereka nak buat apa? Fayaqulu madza ajibtum. Allah tanya kepada mereka tentang apa? Allah tanya tentang soalan, apakah penerimaan kepada kamu? Apakah penerimaan yang diberikan kepada kamu? Soalan dia apa tahu? Soalan dia,
Allah Ta'ala akan bawa Nabi-Nabi ni, Allah Ta'ala tanya kepada setiap Nabi, umat kau, mereka ambil respon apa? Mereka beri respon apa? Mereka sahut tak dakwah kau? Mereka terima tak dakwah engkau? Ini soalan Allah akan tanya Rasul. Semua Rasul. Allah akan tanya Nabi Nuh, Allah akan tanya Nabi Musa, Allah akan tanya Nabi apa? Allah akan tanya semua Nabi. Termasuk Rasul Ulul Azmi. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekejap lagi kita akan baca ayat yang Nabi menangis ketika mana dia jumpa satu ayat itu, sebab ayat itu sangat memberikan, ayat itu sentak jiwa Nabi. Nanti kita akan baca, tengok macam mana Rasul dia faham ayat Quran. Tapi kalau kita ambil ayat ni kan, Rasul ditanya. Yang ini kalau kita tengok ni, Rasul ditanya tentang umat dia buat apa kepada mereka. Yang ni satu. Kan? Nanti kita akan jumpa soalan lain Allah tanya. Ini Allah tanya tentang umat dia. Maka setiap Rasul akan menjawab lah. Tapi tuan-tuan tengok ya, jawapan yang Allah cerita Rasul tu jawab cara Rasul tu menjawab penuh berlapik. Mereka jawab tu berlapik sangat. Halus sangat bahasa mereka. Mereka kata apa tahu? Sepatutnya kalau jawab, Allah tanya, jawablah kan. Jawablah mungkin, okey, mereka telah mendustakan kami, mereka telah menipu kami, mereka telah mengancam kami kan. Tapi ayat Quran tak jawab macam tu. Ayat Quran menunjukkan macam manakah para Rasul ni halus, cara mereka menjawab. Tengok Allah kata apa kepada kita. Maknanya ayat ni memang Rasul akan jawab macam tu nanti. Rasul jawab apa? Qalu la ilma lana innaka antal allamul ghuyub. Tengok Rasul jawab apa? Rasul-rasul itu menjawab. Rasul jawab apa? Dia kata tiada bagi kami pengetahuan yang sah tentang itu. Sesungguhnya engkau sahajalah yang maha mengetahui akan segala perkara yang gaib. Cuba kita hayati ayat ni. Ayat ni maksudnya ni jawapan Rasul kan? Kita tengok. Lepas tu baca Quran ni kalau faham dia, hayati dia, ya Allah. Kan? Para Rasul dia bercakap benar. Tapi cara dia nak menjawab tu, cara dia jawab tu sebab mereka takut pada Allah. Mereka kata, ayat dia berlapik lah. Mereka kata apa? Mereka kata, ya Allah, engkau ni sebenarnya lebih tahu. Engkau tahu, ya Allah, tentang segala perkara gaib. Engkau tahu, ya Allah. Kan? Sebab Allah tanya tadi kan kepada Allah tanya kepada para rasul, umat-umat kau dah buat apa pada kau? Kan? Tapi Rasul tidak menjawab secara direct, dia tak jawab secara ayat jelas kan. Tapi Rasul menjawab qalu la ilma lana. Dia kata seolah-olah sebenarnya kami tak tahu. Dia kata dia tak tahu tu bukan kerana dia berbohong. Tapi Rasul ni dia berlapik, dia kata ya Allah, kami tak tahu apa-apa pun sebenarnya. Engkau lah lebih mengetahui. Maknanya Rasul dia berlapik tau. Dia nak mengatakan bahawa ya Allah, engkau sendiri tahu ya Allah apa yang mereka dah buat kepada kami. Itu ditanya Rasul kan. Lepas tu kita tengok dalam ayat lain, surah Al-A'raf. Ayat nombor 6, Allah bagi jawapan kepada kita. Rasul tu ditanya apa? Kita tengok ayat nombor 6. Tadi kita dah tahu soalan tadi kan. Okay, kita pergi ayat nombor 6 surah Al-A'raf. Nanti dalam nota tulislah muka surat yang keberapa, baris yang keberapa dalam Quran ayat ni. Maka Allah kata, فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ. Maka sesungguhnya kami akan menyoal umat-umat yang telah diutuskan Rasul kepada mereka. Maknanya ayat ni bagi tahu kepada kita bahawa kita semua ni, setiap umat Allah akan tanya nanti. Dia hisap ni soal jawab. Ada soal jawab secara individu, ada soal jawab group by group. Dia ada group by group, umat by umat. Allah katanya. Jadi Allah panggil umat-umat. Umat Muhammad dipanggil, umat Nuh dipanggil. Nanti kita akan belajar, kita akan jumpa. Tapi 2 minggu lepas kita dah terangkan dah. Yang masa Allah Ta'ala tanya Nuh, umat dijawab apa. Nanti kita akan ulang balik semula. Kita tengok ulang balik semula, umat dijawab apa. Tapi ayat surah Al-A'raf ayat 6 ni, Allah bagi tahu dah. Allah akan bersoal jawab kepada umat-umat yang pernah datang Rasul. Macam Bani Israel kan. Satu bangsa yang paling ramai sekali Allah hantar Rasul.
Bani Israel lah. Mereka lah umat bangsa yang paling ramai Allah hantar Rasul. Bermula daripada kisah Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Daud, Sulaiman, Nabi Musa, hatta Nabi last sekali mereka dapat adalah Nabi Isa. Nabi Zakaria juga, Nabi Yahya juga kan. Last sekali Nabi Isa. Kan? Allah akan soal. Lepas tu Allah akan soal siapa lagi? Walanas'alannal mursalin. Kami juga akan menyoal Rasul-Rasul itu. Siapa akan disoal? Rasul yang dihantar kepada satu umat yang telah dihantar Rasul kepada mereka. Kalau macam, sebab itu kalau tuan baca kisah-kisah Nabi, tuan belajar kisah Nabi, semua Nabi ni, semua dia menyampaikan dakwah dia. Tak ada seorang pun yang sembunyikan dakwah dia. Semua telah sampaikan tugas dia. Dia diancam bunuh ke, dia diancam direjam ke, dia telah sampaikan. Sebab mereka tahu tugas mereka itu nanti Allah akan tanya di akhirat. Kalau ayat ni kita faham, cuba tanya dengan diri kita. Kalau Rasul ada tugas menyampaikan dakwah, dia akan ditanya. Kalau aku ni pula sebagai seorang bapa, Allah nak tanya soalan apa? Aku seorang ibu, Allah akan tanya soalan apa? Kan? Apa saja yang ada pada kita tugasan, Allah akan tanya. Nampak tak tugasan? Banyak tak tugasan kita? Banyak tugasan kita. Ni cerita pasal dakwah lah. Kan? Adakah kita nampak benda maksiat berlaku depan mata, kita ada kemampuan, kita tak nak buat apa-apa? Allah akan tanya. Kau ada mulut, tapi kenapa kau tak tegur? Kau tahu, kau ada kuasa, kenapa tak ambil tindakan? Itu semua itu makna umum. Kalau ambil pada ayat ni, Rasul pun ditanya, macam mana dengan kita? Jadi ayat nombor 6 ni, ya Allah, menakutkan. Tapi macam mana Rasul jawab? Inilah yang kita baca tadi tu. Nampak tak yang Rasul jawab kan? Yang cara Rasul menjawab tu pada ayat nombor 109. Dua perkara ni. Jelas ya? Lepas tu, kalau kita baca surah Baqarah, ayat 143, ayat ni Allah bagi tahu kepada kita bahawa kita ni semua akan Allah jadikan sebagai saksi yang terbaik. Macam kita baca ayat nombor 143 dalam suratul Al-Baqarah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Macam tu juga kami jadikan kamu wahai umat Muhammad adalah umat yang pertengahan, iaitu umat yang paling terbaik, supaya kamu menjadi saksi terhadap umat manusia dan Rasul pula akan menjadi saksi kepada kamu. Nanti kita akan ambil ayat ni. Kita ni tuan-tuan adalah umat terakhir tau. Kita adalah umat terakhir. Kita umat yang paling terakhir, kita telah tahu banyak cerita tentang umat-umat dulu. Macam mana kita tahu banyak cerita tentang umat dulu? Sebab kita ada Quran. Dalam Al-Quran, Allah dah cerita dah kisah Nabi Nuh dakwah kepada kaumnya macam mana, kisah Nabi Musa dia dakwah Bani Israel macam mana, kisah Nabi Ibrahim dakwah kepada bapa dia, kaum dia, kepada raja macam mana. Semua tu kita tahu. Jadi kita ni sebenarnya adalah saksi kepada semua umat-umat yang akan datang juga sebenarnya. Maksudnya kita ni pun nanti akan menjadi saksi kepada manusia yang lain. Nanti kita akan baca hadis cerita Nuh itulah. Nanti tuan akan jumpa, tapi tak apa, saya mungkin boleh terus ceritakan. Ada hadis tu menyebut ketika ketika Nabi Nuh, Allah Ta'ala panggil dia. Macam kita baca Al-Quran tadi kan, Nuh kan dipanggil. Kan dia termasuk dalam ayat ke-6. Nabi Nuh kan, 950 tahun dia menyampaikan dakwah siang, malam, pagi, petang, siang, malam, pagi, petang. Dia menyampaikan dakwah. Tapi tak ramai pun nak ikut dia. Jadi Allah akan panggil dia, Allah akan tanya dia. Allah akan tanya dia, kalau tuan nak tahu maklumat tu, kita kena pergilah kepada muka surat nombor ni. Tengok tapi saya dah terang dah pada minggu sebelum ni. Tapi tak apalah, saya boleh tunjukkan lagi pada tuan-tuan puan. Kalau tuan tengok muka surat 146. Tapi saya tak mahu ulang dengan lebih panjang. Tuan tengok pada muka surat 146 tu, tengok tak pada hadis tu. Ini hadis ni. Ini kisah apa? Kisah Nuh. Apabila Allah Ta'ala tanya pada Nuh, kau dah sampai ke risalahmu?
Nuh jawab, ya, dah sampaikan dah ya Allah. Allah Ta'ala tanya balik kepada umat dia. Nuh dah sampai ke belum berisalah dia kepada kamu? Tahu tak umat dia jawab apa? Tak ada pun Nuh sampaikan pada kami. Tak ada. Tata tengok. Umat Nuh jawab. Sedangkan kita baca Quran, ada satu surah-surah Nuh. Cerita dakwah pasal Nuh saja. Kan kita baca banyak ayat kutip pasal Nuh kan. Memang Nuh dah sampaikan dah. Tapi umat dia ketika Allah hisab, mereka tipu Allah. Tapi Allah Ta'ala maha mengetahui, tapi inilah dia panggil mahkamah. Semua dibicarakan. Tidak ada yang tak terlepas dibicarakan. Semua ditanya. Semua Rasul ditanya lah. Okey, jadi waktu Allah tanya Nuh, dia kata, dah, saya dah sampaikan dah, ya Allah. Lepas tu umat ditanya balik, betul ke Nuh dah sampaikan? Nuh kata, tak. Umat dia kata apa? Tak ada. Lepas tu Allah Ta'ala tanya pada Nuh. Allah bagi peluang. Nuh, siapa boleh defend kau? Siapa boleh bagi saksi kepada engkau? Nuh jawab apa? Muhammad dan umat dia yang akan jadi saksi bagi pihak aku. Nampak tak tuan-tuan? Nampak tak? Muhammad dan umat dia. Maknanya Nuh bagi tahu kepada Allah ketika Allah minta Nuh bagi saksi. Ini kalau tuan-tuan baca hadis-hadis macam ni kan ayat Quran kan. Kenapa Allah Taala hisap sedangkan Allah kan tahu kan? Betul kan? Allah Taala tahu kita dah buat apa, tapi kenapa Allah hisap? Ini dia panggil akhirat. Untuk menunjukkan keadilan Allah Taala ni, Allah Taala bicarakan semua. Semua Allah bicarakan. Ditunjuk nanti. Dia tunjuk satu persatu. Ni dia panggil, ini ada pada panggil the rule of law yang sebenar-benarnya. Allah kata hisap. Okey, apabila Allah tanya, Noh, siapa yang jadi saksi untuk kau? Siapa yang boleh defend kau? Yang kau cakap kau dah sampaikan. Sebenarnya Allah boleh je kan? Allah boleh. Allah mengetahui. Allah yang hantar Nabi Nuh kan? Tapi ni adalah panggil mahkamah. Sebab Allah jadi hakim. Allah hakim. Dia bicarakan. Okey. Muhammad dan umat dia. Muhammad dan umat dia inilah pada ayat kita baca tadi tu yang kita akan jadi, Allah jadikan kita sebagai umat terbaik yang menjadi saksi kepada umat yang lain. Sebab apa? Macam mana kita menjadi saksi? Macam mana kita boleh jadi saksi? Sebab kita kan tahu ayat Quran kata pasal Nuh. Betul tak? Kan? Kita kan saksi. Allah katanya, wahai umat Muhammad, betul ke Nuh telah menyampaikan dakwah? Kita tak hidup zaman Nuh. Betul tak? Kita bukan umat Nuh yang ikut Nuh naik kapal tu. Betul tak? Tapi kita adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tahu cerita Nabi Nuh di dalam Al-Quran. Sebab tu Allah lantik kita menjadi saksi di muka bumi kepada umat manusia. Tu yang ayat kata Allah kata, kamu layak menjadi saksi terhadap umat manusia. Okey, kat situ. Tuan-tuan puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian. Kita lihat dalam surah, kita percepatkan sikit lah ya. Sebab kita target dulu, kita agak laju sikit. Tapi kalau kita belajar betul-betul, waktu panjang, tak perlu kita kejar ayat tadi sebab kita nak ulas ayat kan. InsyaAllah mungkin nanti saya rancang nak buat satu lagi pusingan semula belajar alam akhirat tadi, tapi kita belajar tadabbur ayat je. Senaraikan ayat, tadabbur ayat, nota guna nota yang sedia ada. InsyaAllah dalam perancangan. Baik tuan-tuan dan puan, untuk memantapkan lagi pengetahuan kita, cuba kita tengok Allah Ta'ala tanya Nabi Isa. Tuan-tuan, Nabi Isa ni ayat dia khas. Allah cerita pasal Nabi Isa. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Nabi Isa ni, daripada kisah Nabi Isa ni, telah menimbulkan satu kumpulan yang besar dalam dunia manusia ni, adalah kumpulan apa? Kumpulan Nasrani. Okay, tengok Allah Ta'ala tanya Nabi Isa di hari akhirat. Dalam suratul Ma'idah ayat 116 sampai ayat nombor 119. Panjang cerita ni. Jadi kita tak baca ayat Quran dia, kita terus baca terjemahan dia supaya kita dapat makna apa yang Allah tanya pada Nabi Isa. Ni kalau baca surah Ma'idah ni, berhenti dekat ayat ni, faham cerita dia kan. Kalau tidak kita baca je lah. Baca tapi tak faham pun ayat tu. Tak apa, Ramadan ni kita boleh habiskan untuk kerja baca. Habis Ramadan, dah khatam. Habis Ramadan, baca pula terjemahan satu persatu nak tahu cerita dia. Jadi Allah kata apa kepada Nabi Isa alaihi salam? Allah Ta'ala cerita pada kita dalam surah Ma'idah, dan ingatlah ketika Allah berfirman. Allah panggil Isa. Wahai Isa ibnu Maryam. Allah tanya, wahai Isa, anak lelaki kepada Maryam, engkau ke yang berkata kepada manusia? Allah tanya. Allah Ta'ala buat soal jawab. Allah tanya,
Isa dibicarakan oleh Allah. Allah tanya, Isa, engkau ke yang cakap kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Maknanya masa dekat dunia, kata sekarang pun, itu yang ada Trinity tu. Ajaran yang Trinity tu kan. Mereka kata Allah tu Allah, Tuhan. Isa tu Tuhan. Mak dia tu pun Tuhan. Jadi, kumpulan Nasrani yang macam ni nanti Allah akan hisap di akhirat. Jadi, Allah Ta'ala tanya pada Isa, Isa, engkau ke yang ajar orang macam tu? Engkau ke yang suruh syirikkan aku dengan katakan engkau ni Tuhan, mak engkau tu Tuhan? Allah tanya pada Isa. Sedangkan Allah Maha mengetahui, tu dia panggil penghisapan. Sebab Allah tu hakim. Lalu apa jawab Isa? Isa dia jawab dengan penuh berlapik. Tengok dia jawab. Ayat ni dia kata apa? Dia jawab pada Allah. Dia kata qala. Isa jawab, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bil haq. Dia kata qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Kalau kita baca ayat ni kalau kita faham, ayat ni dalam sangat. Kalau kita faham, menghayati dia, macam mana Nabi Isa ni, dia jawab pada Allah. Ketika Allah tanya, kau ke yang suruh mereka ni menjadikan Tuhan tu ada tiga? Engkau dengan mak engkau sekali Tuhan? Apa jawab pada Nabi Allah Isa alaihi wassalatu wassalam? Dia jawab apa kepada Allah? Nabi Isa menjawab, Maha suci engkau ya Allah. Tidakkah patut ke bagi aku mengatakan sesuatu yang aku tak berhak katakan? Isa kata, patut ke aku ya Allah nak cakap sesuatu yang aku tak patut cakap? Jika dulu aku pernah cakap, kata Isa kan, saya kata, jika dulu aku pernah cakap lah ya Allah, macam tu, maka tentulah engkau tahu ya Allah. Tengok Isa jawab apa. Lepas tu Isa kata, engkau mengetahui ya Allah apa yang ada pada diriku ya Allah. Kau tahu segala-galanya tentang diriku ya Allah. Sedangkan aku tak tahu apa yang ada pada dirimu ya Allah. Sesungguhnya engkau jualah yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Kita tengok apa jawapan Isa. Cuba amati baik-baik jawapan Isa ni. Tengok Isa cakap apa. Mendalam tak? Tuan faham tak apa Isa nak jawab pada Allah kan? Seronoknya lah ya Allah kalau baca Quran faham dialog ni. Isa jawab kan. Isa kata kalau kita ambil bahasa mudah kita lah kita nak ulas. Isa cakap apa? Ya Allah, patut ke aku cakap macam tu pada engkau ya Allah? Sedangkan aku tak patut cakap macam tu ya Allah. Lepas tu Isa cakap, ya Allah, kalau aku cakap macam tu, engkau tahu ya Allah kan? Kau tahu ya Allah, kalau aku cakap macam tu ya Allah. Lepas tu Isa cakap, engkau tahu segala-galanya tentang aku ya Allah, tapi aku tak tahu tentang dirimu ya Allah. Lepas tu Isa kata, engkau maha mengetahui perkara yang gaib, segala perkara yang gaib. So agak-agak nanti kalau Allah tanya kita kan, Allah tanya kita tentang dosa kita buat, kita cakap apa pada Allah? Jika kita kata, ya Allah, aku tak pernah buat pun, ya Allah. Aku tak pernah cakap pun, ya Allah. Ya Allah, aku tak ada masa lah, ya aku. Kan. Sedangkan Allah maha mengetahui. Kan. Lepas tu, ayat 117. Dia kata apa? Dia kata pada Allah, aku tak pernah cakap kepada mereka, ya Allah, macam tu, ya Allah. Tetapi apa yang engkau perintahkan kepada aku untuk mengatakan sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada dalam kalangan mereka, kemudian setelah engkau sempurnakan tempohku. Engkau sendiri yang mengawasikan dan mereka, dan engkau jualah yang maha menyaksikan tiap-tiap sesuatu. Maksudnya, Nabi Allah Isa ni dia cakap apa? Dia kata, ya Allah, aku tidak cakap kepada mereka, melainkan aku cakap kepada mereka macam yang kau pernah aku cakapkan. Macam yang kau pernah suruh aku sampaikan, kata Nabi Isa. Jadi Nabi Isa dia cakap lah. Tengok kan. Pada ayat yang 117 ni baru dia menjawab secara jelas. Kan? Kerana dia tahu kan, tengok cara dia jawab, cara berlapik tadi kan. Cara kedua, ayat 117 baru dia jawab. Dia kata, ya Allah,
Aku tak pernah cakap macam tu pada mereka. Aku tak pernah cakap pada mereka sembah aku, sembah mak aku. Dan dia kata, tetapi aku hanya cakap sembahlah Allah saja. Yang Allah itu adalah Tuhanku, Tuhan kamu. Kan jelas kat situ ya, ujungnya. Lepas tu Nabi Isa ni, dia betapa kasih dia kepada umat dia juga tau. Nabi Isa ni ingat, Nabi Isa dia adalah Nabi yang Allah hantar kepada Bani Israel. Bani Israel, Nabi mereka yang paling terakhir sekali adalah Nabi Isa. Nabi Isa lah. Bani Israel, Nabi mereka terakhir sekali. Jadi, Nabi Isa ni sifat kasih dia cakap apa? Dia kata, ya Allah, jika engkau nak seksa mereka, ya Allah. Mereka tu hamba-hamba engkau, ya Allah. Maksudnya, Nabi Isa kata, ya Allah, kalau kau nak seksa mereka, ya Allah, itu hak engkau, ya Allah. Itu adalah hamba engkau, ya Allah. Dan jika engkau nak ampuni mereka, ya Allah, engkau sahajalah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini adalah rasa belas kasihan Nabi Allah Isa kepada umat dia. Dia kata, ya Allah, kalau kau nak azab mereka, engkau berhak azab, ya Allah. Sebab mereka tu hamba engkau. Dan kalau engkau nak beri pengampunan kepada mereka tu, ya Allah, engkau juga berhak, ya Allah. Kerana engkau memiliki sifat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Okey, selesai dekat situ. Tak perlu kita nak panjang-panjangkan. Kita dah dapat maklumat tentang soal jawab Allah kepada para Nabi. Lepas tu kita tengok soal jawab Allah kepada manusia secara keseluruhan dia. Yang ni macam yang kita baca tadi tu lah. Yang kita pun setiap umat Allah Ta'ala akan panggil, Allah akan tanya soalan. Allah Ta'ala tanya soalan apa? Pada surah Al-Qasas ayat 65, wa yauma yunadihim fayaqulu maza ajabtumul mursalin. Ajabtumul mursalin. Okay, kita baca dekat sini. Pada hari itu Allah bertanya kepada mereka, apa jawab kamu kepada Rasul yang diutuskan kepada kamu? Ini seperti ayat kita baca tadi tu, Allah Ta'ala tanya, apa kau buat dengan Rasul dihantar tu? Dia macam soalan dalam kubur kan, kita belajar sebelum ni kan. Kita belajar soalan dalam kubur, Allah tanya, apa jawapan kau, siapa Rasul kau tu kan. Itu adalah hisab awal dalam kubur. Di akhirat pun Allah akan tanya macam tu. Apa jawab kamu kepada Rasul diutuskan kepada kamu? Okey, selesai tentang soal jawab Allah Ta'ala tanya kepada Rasul dan umat dia. Dan kita akan tengok juga secara khusus Allah Ta'ala akan panggil semua penyembah-penyembah patung dan patung-patung dia. Allah akan panggil semua penyembah-penyembah patung berhala dan patung-patung. Dan Allah panggil patung-patung tu sendiri. Kita percaya tak nanti di akhirat patung-patung tu dia boleh bercakap? Patung, kalau macam dekat Batu Cave tu, kan ada satu patung besar tu, patung tu nanti Allah Ta'ala akan panggil dia, nak tahu dia jawab apa. Ada dalam Quran. Patung-patung ni dia akan berjawab dengan Allah. Allah yang kata pada kita. Tengok surah Al-An'am. Ayat 22 dan ayat 24. Yes, kita tengok apa Allah cerita pada kita. Masya Allah, dapat maklumat belajar ayat Quran, faham kita. Allah kata apa pada kita? Wa yauma nahsyuruhum jami'a. Allah kata, ingatlah hari kami himpunkan mereka semua. Himpunkan mereka ni semualah. Orang soleh ke, tak soleh ke, beriman ke, tak beriman, Allah himpunkan. Lepas Allah himpunkan tu, Allah kata apa? Summa naqulu lilladzina asyraku. Kemudian kami berfirman kepada orang-orang musyrik. Ni orang-orang yang penyembah patung-patung berhala. Allah tanya kepada mereka. Okay, sebenarnya, kalau kita baca ayat lain, kalau kita baca ayat ni, kalau kita baca ayat ni, 22 kan, dia sebenarnya kalau tengok surah Yunus, nanti kita baca tak apa, tapi kita ambil maklumat terus. Allah himpunkan semua yang menyembah Allah yang Esa, yang menyembah patung-patung ni pun Allah akan himpun. Tapi kalau kita baca ayat lain, sebenarnya Allah Ta'ala pisahkan. Sebenarnya Allah Ta'ala spreadkan. Allah Ta'ala asingkan. Kau yang menyembah patung, kau duduk kat sini. Kau yang menyembah Allah, dia akan duduk kat sini. Sebenarnya Allah pisahkan. Tapi dalam ayat ni tak jumpa Allah pisahkan, tapi kita akan baca ayat berikutnya. Tapi kita tengok dulu. Ketika mana Allah dah pisahkan tu, Allah tanya kepada orang musyrik, penyembah patung tu. Allah tanya apa?
Allah tanya, aina syurakaukumul ladzi kuntum taz'umun? Allah tanya, mana sembah-sembahan yang kamu katakan dulu? Allah Taala tanya pada mereka. Allah kumpul orang-orang penyembah patung berhala ni, kan? Allah kumpulkan mereka satu tempat di padang mahsyar. Allah tanya pada mereka. Allah bagi mereka peluang sebaik-baiknya. Allah tanya, mana patung-patung kau sembah dulu, buat datang. Kata, mana dia? Mana dia? Mana dia? Jelas tak? Nampak tak? Allah tanya, mana patung-patung yang kau sembah dulu, yang kau kata patung ni berkuasa, patung ni boleh bagi rezeki, patung ni boleh lindung kau daripada musibah, sebagainya kan? Mana patung tu? Allah Taala tanya. Kan? Tapi dalam ayat ni kita tak jumpa patung tu beri respon. Kita baca pada ayat lepas ni. Okey, lepas tu mereka jawab apa? Mereka jawab apa tau? Tengok mereka menipu kepada Allah. Tapi Allah tetap buat soal jawab. Summa lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Allah kata kemudian tidaklah ada fitnah kepada mereka kecuali mereka mengatakan dengan secara dusta. Maksudnya mereka ni sebenarnya Allah uji mereka. Tapi mereka telah berbohong kepada Allah. Mereka cakap apa tahu kepada Allah? Mereka kata apa? Wallahi. Dia kata apa? Dia kata demi Tuhan. Dia bersumpah dengan nama Allah pula tu. Dia kata wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Dia jawab apa? Wallahi kami tak pernah menjadi orang mensekutukan Allah dengan apa? Dengan sesuatu. Tengok. Mereka di hari akhirat pun mereka sanggup lagi berbohong. Tapi Allah tak. Tapi ini memang undang-undang Allah bagi ruang dulu. Kau nak cakap apa? Kau nak dakwa apa? Kau cakap. Boleh. Allah bagi peluang pada dia. Dia cakaplah. Lepas tu, Allah Ta'ala kata apa? Kan mereka menipu. Lepas tu Allah kata apa? Unzur kaifa kadzabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Allah kata, lihat bagaimana mereka itu berdusta kepada diri mereka sendiri. Maksudnya Allah bagi tahu apa? Walaupun mereka menipu, tapi sebenarnya mereka tahu. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Sebab salah satu saksi yang akan, saksi paling kuat tahu siapa di akhirat kita lah. Diri sendirilah saksi dia. Jadi Allah kata, cuba perhatikan, tengok keadaan mereka ni. Mereka cuba menipu terhadap diri mereka sendiri. Kenapa cakap macam tu? Kalau ikutkan tipu Allah lah kan, bukan tipu diri sendiri. Tapi kenapa Allah kata mereka tipu diri mereka sendiri? Sebab mereka tu tahu masa dekat dunia mereka sembah siapa. Tapi mereka menipu sebenarnya bukan menipu kepada Allah. Mereka menipu terhadap diri mereka sendirilah. Dan Allah kata bagaimana hilang lenyapnya daripada mereka apa yang telah mereka ada-adakan. Maknanya Allah bagi tahu apa? Kan? Masa di akhirat itu tak ada siapa pun Tuhan-Tuhan mereka yang akan defend mereka. Ia akan pertahankan mereka daripada azab. Tak ada, kata Allah. Apa yang mereka kata dulu, tak benar. Tak boleh tolong mereka. Okey. Kita baca surah Yunus. Faham tak ayat ni? Ni macam belajar tafsir Quran lah. Tapi seronok belajar. Satu ayat ulas, fahamkan. Okey, ni kita pasal apa? Kan? Okay, kita pergi surah Yunus ayat 28-29 pula. Macam mana Allah pisahkan mereka ni. Allah kata, wa yauma nahsyuruhum jami'a. Dia sama macam ayat depan juga, wa yauma nahsyuruhum jami'a, tapi dari maklumat tambahan. Allah kata, semasa kami himpunkan mereka semua. Semua tu siapa? Mukmin, tak mukmin tadi. Lepas tu Allah berfirman kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan. Allah kata apa? Makanakum antum wa syurakaukum. Allah kata kepada orang-orang yang penyembah patung dan berhala, korang tunggu kat tempat korang dan makhluk-makhluk yang kamu jadikan sekutu. Maknanya dalam ayat ni menunjukkan bahawa adanya pemisahan di antara orang beriman dengan orang yang penyembah patung-patung. Maksudnya Allah dah pisahkan dah. Ini ayat ni dia sebenarnya sama macam surah Yasin. Ingat tak baca surah Yasin tu? Ayat yang
wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Ingat tak surah Yasin tu? Ya Allah kata, kami pisahkan mereka wahai orang-orang berdosa tu. Maksudnya inilah Allah pisahkan. Jadi Allah letakkan satu tempat penyembah-penyembah patung berhala dengan patung-patung dia. Okey. Lepas tu Allah kata apa? Sesudah kami pisahkan mereka, kata Allah kata apa? Fadhayyalna bainahum. Lepas Allah pisahkan mereka, maksudnya tinggal orang penyembah patung berhala dengan patung-patung dia. Sesudah kami pisahkan mereka, tuan nak tahu tak patung-patung tu cakap apa pada Allah? Allah kata, wa qala syuraka'uhum ma kuntum iyyana ta'budun. Allah kata sesudah itu kami pisahkan mereka, maknanya tinggal penyembah patung berhala dengan patung-patung yang mereka sembah tadi itu kan. Makhluk-makhluk yang mereka jadikan sekutu itu berkata, maknanya patung-patung tu dia bercakap. Dia kata apa? Patung tu dia sendiri defend diri dia tau. Dia kata apa? Dia kata kamu ni sekali-kali tidak pernah menyembah kami, dia kata. Maksud dia patung tu defend. Patung tu kata sebenarnya patung tu dia defend dia. Dia kata sebenarnya kamu ni sebenarnya tak pernah pun sembah kami. Tak pernah sembah kami. Itu bukanlah patung tu kata mereka tak pernah sembah. Mereka pernah sembah tapi patung tu dia nak defend diri kami. Dia nak defend diri dia bahawa sebenarnya mereka tak tahu apa-apa pun. Sebenarnya mereka yang sembah mereka. Faham tak? Patung tu dia pertahankan diri dia. Okey, lepas tu Allah kata kepada kita bahawa Allah kata fakafa billahi syahidan bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum laghafilin. Oleh itu cukuplah Allah sebagai saksi antara kami dengan kamu bahawa sesungguhnya kami tidak tahu menahu tentang penyembahan kamu. Tahu tak patung tu jawab apa? Lepas dia defend diri dia, lepas dia defend patung tu kan, patung-patung tu cakap, biarlah Allah jadi saksi antara korang dan kami ni, dia kata, sesungguhnya kami tak tahu menahu tentang penyembahan kamu itu kepada kami. Tak faham tak maksud ayat dia tu? Ya, patung tu Allah berikan dia berkata-kata tuan-tuan perempuan. Lepas tu kalau kita baca satu ayat bawah ni kan, kalau kita baca ayat, ada satu lagi ayat ni, okey. Kita boleh bacalah surah Al-Qasas ayat nombor 62-64. Tapi cukuplah kita ambil ayat ni. Dekat sini tuan faham tak ni ayat ni? Ni. Ini patung-patung tu bercakap sampai dekat sini. Ini semua jawapan patung-patung tu. Kita bacalah tafsir Quran. Jumpa ayat ni. Ni. Warna hijau tu, patung tu jawab. Agak-agak kan, kita belajar hari akhirat tu, Masya Allah. Kan, detail kan. Kuat tentang saksi dalam hari akhirat. So, macam mana nak jumpa dengan Allah nanti ya. Banyak dosa kita buat pada Allah kan. Banyak kewajipan kita tinggal sepanjang kita berumur, kita balik ni kan. Betul tak? Macam mana kita nak jawab dengan Allah? Subhanallah tu, macam mana kita berhadapan dengan Allah? Sebab tu kita kena faham maklumat ni supaya boleh memantapkan rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau patung-patung sendiri, mereka defend diri mereka yang sebenarnya mereka tak pernah pun suruh. Patung-patung ni mereka tak pernah pun suruh penyembah berhala itu sembah mereka. Kita baca ayat tadi, bacalah ayat yang 28 dengan 29 dalam surah apa? Dalam surah Yunus. Kita baca tak pasal ayat, kita akan jumpa apa yang telah kita terangkan pada pagi ini. Fahamkan ayat Quran? Mungkin kita sama ni, kita terlepas pandang ayat ni. Kita baca Al-An'am ni, juzuk yang awal-awal ni. Al-An'am, surah Yunus, nanti baca, fahamkan. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mencapakkan kita rasa takut kita, betapa detailnya, betapa terperincinya Allah di hari akhirat. Baik. Kita tutup dengan satu tajuk, dengan satu maklumat. Siapa lagi Allah panggil? Allah rupa-rupanya baca Al-Quran. Allah tanya juga malaikat tau. Allah tanya malaikat. Allah tanya apa kepada malaikat? Lepas tu kalau siapa belajar tentang alam malaikat ni, belajar pasal malaikat, ya Allah. Menakutkan tuan-tuan.
Kita belajar pasal malaikat ni, ya Allah, kita tak rasa takjub kepada Allah. Kita tak akan rasa, tuan-tuan akan dapat menambahkan iman pada malaikat tu. Kita tengok malaikat ni macam kita tak nampak kan? Memang tak nampak. Tapi kalau siapa belajar pasal malaikat tu di alam atas kepala kita ni, malaikat bertasbih, malaikat solat, malaikat sujud pada Allah. Kita bacalah pasal malaikat. Nanti di akhirat Allah panggil malaikat. Dalam surah Sabah ayat 40-41. Allah kata apa kepada malaikat? Allah kata, wa yauma yahsyuruhum jami'a. Ingatlah Allah mengumpulkan mereka semua. Semualah. Manusia, malaikat, patung-patung, penyembah bahala, semua Allah kumpulkan. Lepas tu Allah kata apa? Summa yaqulu lil malaikah. Lalu Allah bertanya kepada para malaikat. Ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Allah tanya pada malaikat, adakah mereka ini menyembah kamu dulu? Sebab tuan-tuan kena tahu ya, memang ada ajaran macam orang-orang memang ada agama-agama dulu yang mereka menyembah malaikat. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah matahari, ada menyembah patung-patung, ada menyembah alam-alam, banyak, ada menyembah api, banyak. Jadi malaikat pun Allah tanya pada mereka. Lepas tu malaikat jawab apa? Qalu subhanak anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinn aksaruhum bihim mu'minun. Malaikat jawab, Maha suci engkau ya Allah. Engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Bahkan mereka itu telah menyembah jin, ya Allah. Kebanyakan mereka juga percaya kepada jin itu. Nah, ni jin ni maksudnya kan syaitan, hasutan syaitan, hasutan iblis. Jadi itulah yang dikatakan oleh para malaikat. Maka cukuplah ayat-ayat ni memberitahu kepada kita, dapat maklumat dalam Quran, sekurang-kurangnya kita fahamlah ayat Quran ni kan. Iaitu kita masuk tajuk pada penghisapan, rupanya hisap ni semua makhluk Allah akan hisap. Makhluk-makhluk yang bernyawa lah, makhluk-makhluk yang berakal, Allah akan tanya pada mereka. Jelas tentang maklumat ini. Moga-moga iman kita semakin bertambah, rasa takut kita semakin menebal. Kalau dah nipis tu dapat balik, tebalkan balik. Ya, kita makin nampak kehidupan kita nanti di hari akhirat. Ya, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita keberkatan pengisian kita pada pagi ini. InsyaAllah minggu depan kena sambung lagi tajuk hisab. Minggu depan kita tambung tajuk hisab dengan kita cerita tentang Allah bentangkan buku. Lepas tu manusia tu akan baca buku tu. Lepas tu Allah serahkan buku tu macam mana? Allah beri buku. Lepas tu kita akan baca buku tu. Lepas tu Allah serahkan buku tu. Allah serahkan buku tu macam mana kita baca buku tu. Dan lepas tu apa lagi yang berlaku? Maka itulah tamatlah untuk tajuk hisab ni. InsyaAllah kita ada 2 lagi kelas. Lepas tu kita cuba masuk minggu depan pada 5 hari bulan 4, kita cuba masuk kepada tajuk timbang amal. Pada masuk tajuk timbang amal, pada 12 hari bulan 29 Sya'ban, kita akan masuk pada tajuk lintas titian sirat, kemudian qantarah. Dan kita akan tamatkan insyaAllah pada 29 Sya'ban 1442 Hijrah. Semoga kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya berhenti di sini. Kalau ada 1-2 soalan yang boleh kita manfaatkan, ataupun kalau ada respon atau ada maklumat yang saya tak tahu pun boleh kongsikan kepada rakan-rakan kita. Ada pertanyaan apa-apa, persoalan? Dekat chat ada tak? Saya tengok dekat chat ni. Saya jawab dekat chat dulu ya, sekejap. Okey, kejap. Okey, ada yang tanya tentang keutamaan bulan Ramadan ni, nak baca Quran dengan tadabbur adalah lebih baik daripada mengejar khatamkan Quran tanpa tadabbur, betul tak Ustaz? Okey, begini.
bulan Ramadan kita digalakkan sebenarnya di bulan Ramadan ni kita boleh buat dua-dua sebenarnya. Kalau kita nak khatamkan Quran, kita dahulukan khatam Quran lah bulan Ramadan ni. Sebab memang kita tahu dalam sejarah pun, memang kita tahu hatta sejarah salafus soleh pun mereka memang mengkhatamkan Quran di bulan Ramadan. Kejarkan untuk khatam Quran tu walaupun tanpa faham. Okey? Tapi nanti kalau dah khatam, contohnya kalau kita dah khatam awal, kita ambil lah waktu untuk tadabbur. Maknanya dia macam ni. Bulan Ramadan target untuk khatamkan Quran. Okey. Kemudian habis Ramadan masuk Syawal, teruskan khatam, teruskan baca Quran tapi baca tadabbur. Ambil waktu baca tadabbur, fahamkan ayat. Baca terjemahan pula. Baca terjemahan. Maksudnya target untuk macam ni ya. Kita target dalam setahun nak khatam Quran tanpa faham ni baca saja nak kejar habiskan 1000 kita nak habiskan ayat yang 6236 ayat tu kan. Kita nak habiskan ayat tu, kita ambil Ramadan, kita khatamkan. Sebab tu memang salafus soleh buat macam tu. Okey. Tapi habis Ramadan, kita sambung lagi baca Quran, tapi kita ambil untuk tadabburkan dia. Kita buat pusingan dia macam tu. Maka ia adalah lebih baik. Okey. Kemudian, boleh tahu tak kuliah alam akhirat sebelum ni boleh tengok di mana ya? Ada recording tak? InsyaAllah nanti saya cuba dapatkan balik recording tu. Buat pengetahuan perempuan ya. Kita punya slot kuliah di Zoom ni, sebenarnya saya tidak ada staff. Saya tidak ada pekerja yang kita bayar dia untuk uploadkan balik kuliah ini di YouTube. Yang buat kerja ni adalah secara sukarela. Jadi kalau buat secara sukarela ni, saya tak boleh nak push, saya tak boleh nak buat apa-apa pun. Mereka kalau saya ada staff, kita bayar dia, dia kena buat ikut jadual lah. Okey, hari ni kuliah, macam pagi ni kuliah kan. Selesai pukul 12.30, selesai pukul 12, petang ni nak dah siap kan. Sebab nak upload tu ambil masa panjang. Jadi saya minta maaf ya kalau mana-mana kuliah yang terlepas pandang, tak dapat nak kongsikan video-video tu, saya minta maaf banyak-banyak. Sebab yang buat kerja upload video ni, kita tidak ada admin yang khas. Yang buat kerja ni semua adalah orang buat amal jariah saja, orang buat kebaikan saja. Jadi saya tak boleh nak push dan sebagainya. Saya harap tuan-tuan fahamlah masalah yang apa isu yang berlaku. Sebab kesian juga jemaah nak video ustaz ada video boleh kongsi. Jadi saya tak boleh nak penuhi permintaan itu buat dengan kadar segera. Sebab apa? Sebab kita tidak ada orang yang khas yang dia upload video tu dalam YouTube. Saya memang tak tahulah nak upload tu satu dah. Saya memang pertama saya memang dah tak sempat. Saya tak dapat menguruskan masa dengan baik. Lepas tu kita tak ada orang yang boleh upload video tersebut. Yang ada ni pun buat secara sukarela. Semoga Allah berikan ganjaran kepada insan-insan di belakang tabir ni yang dia usahakan waktu dia untuk dia uploadkan video. Kemudian muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dah dia yang jawab dah. Admin yang jawab yang saya punya tadi tu, dia buat kerja sukarela ya. Doakan beliau, Allah lapangkan dada beliau, Allah berikan Allah Taala memberikan ganjaran terbaik untuk beliau. Kemudian tuan-tuan perempuan yang Allah rahmati sekalian, sekejap ya. Okey. Tuan-tuan dijemput ya hari Rabu 10.30 malam, 10.30 malam, 9 malam kita ada kelas hari Rabu, insya-Allah Ramadan pun akan jalan. Tuan-tuan belajar tentang nama-nama surah. Kalau tuan-tuan nak faham ayat-ayat Quran, kalau tuan-tuan nak faham surah kan, tuan-tuan boleh belajar daripada nama surah. InsyaAllah hari Rabu ni, kita akan memasuki surah An-Nahlu. An-Nahlu tu cerita pasal lebah. Nama surah tu surah lebah. Kan? Kenapa surah tu nama lebah? Ada apa pada lebah? Siapa faham tentang lebah, dia fahamlah kandungan ayat surah dalam surah An-Nahlu tu. Jadi kita belajar pada nama. Dijemput semua. Tuan-tuan tak perlu bayar apa-apa. Cuma luangkan waktu sahaja untuk mengikuti kelas yang dianjurkan oleh Nia Academy pada hari Rabu malam insya-Allah. Nak tahu maklumat tu semua ada di dalam Telegram. Okey, dalam Telegram. Ya. Dalam Telegram semua ada maklumat tentang kuliah dan sebagainya. Dapatkan tentang Telegram tu. Insya-Allah.
Baik, terima kasih. Ada waktu lagi ni. Apa pendapat Ustaz? Saya banyak habiskan masa baca Quran di aplikasi handphone berbanding kitab. Sebabnya saya ada anak-anak kecil, bila buka Quran banyak gangguan. Okey tak Ustaz kalau saya baca handphone je, ada tak kurang? Oh, sebenarnya tak ada kekurangan pahala pun. Boleh je, itu hanya wasilah saja. Kita buka guna handphone baca Quran pun dapat juga pahala yang sama dengan kita melihat mushaf. Cuma bezanya dari sudut kedudukan handphone dengan mushaf itulah. Kalau mushaf ni dia memang nak jaga dia tu tak sama macam kita jaga handphone kan. Kalau mushaf tu kena letak tempat yang sesuai, tempat yang sesuai, perlulah berwuduk. Tapi handphone ni dia berbeza sikit lah. Tapi tetap kena jaga. Siapa yang ada aplikasi ayat Quran dalam handphone kena jaga baik-baik. Ya, kena jaga dia baik-baik. Walaupun khilaf hukum bawa handphone dalam tanda sebagainya, kalau boleh kita tinggalkanlah. Tutup dia. Kalau nak kena bawa juga, tutuplah dia. Ya, supaya menjaga kesucian ayat-ayat Quranul Karim. Okey, kemudian bab saksi, macam haiwan yang kita bela seperti kucing, ayam semua akan jadi saksi juga ke Ustaz? Wallahu ta'ala a'lam. Yang tu saya tak tahu. Saya tidak ada ilmu nak jawab pasal saksi daripada haiwan-haiwan ni. Wallahu ta'ala a'lam. Sebab apa? Sebab haiwan-haiwan ni kalau kita dah belajar dulu sebelum haiwan-haiwan ni mereka dikisah dulu oleh Allah. Mereka diberi balasan dulu oleh Allah. Lepas tu Allah perintahkan mereka menjadi tanah. Jadi dah tak ada dah. Maksudnya waktu hisab manusia tu, haiwan-haiwan tu dah jadi tanah dah. Jadi tak tahu. Wallahualam, saya tidak ada ilmu tentang haiwan-haiwan ni dia boleh menjadi saksi. Wallahu ta'ala, saya tak ada ilmu tu. Maka saya tak boleh nak jawab soalan tu. Okey, Ustaz, semasa di padang mahsyar nanti semasa sesi jawab akan ditanya secara terbuka ke? Semua guru akan dapat saksikan kita? Okey. Nanti minggu depan kita akan belajar. InsyaAllah minggu depan kita akan belajar. Kalau puan yang bertanya ni ada nota, nanti tengok pada muka surat nombor 161 dalam nota. Dekat situ ada hadis yang Allah Ta'ala kalau orang beriman, okey, orang beriman, Allah Ta'ala nanti akan hisap mereka secara tertutup. Nanti Allah akan letakkan satu tirai. Ada satu tirai akan ditarik. Ia akan menghalang orang ramai untuk tengok apa dosa dia dah buat. Macam mana hisap tu berlaku. Ada hadis, nanti kalau ada nota, muka surat nombor 161 sampailah muka surat nombor 164 boleh baca kat situ. Maklumat tu ada jawapan dekat situ yang kita akan belajar pada minggu depan. Mereka yang Allah Ta'ala hisap tanpa terbuka ni, mana orang tak tahu dosa-dosa yang mereka buat dah apa kan. Ini adalah di antara hikmahnya adalah orang yang menjaga aib orang lain. Siapa yang menjaga aib orang lain di dunia, maka di akhirat Allah akan jaga aib dia. Kalau tidak nanti kalau manusia tengok dosa dia buat, macam ni, habis kita, malu kita. Jadi itu di antara kelebihan orang yang menjaga aib orang lain, nanti di akhirat Allah akan jaga aib dia juga. Aib dia bentuk apa? Dosa-dosa yang dia pernah dia buat itu. Jadi nanti Allah Ta'ala akan hisap mereka secara tertutup. Okey. Okay, kalau tak ada soalan, kalau ada soalan nak tanya secara verbal. Boleh, saya boleh buka kalau ada soalan tanya verbal. Ada pertanyaan tak? Dah pukul 12, ada pertanyaan? Ada soalan? Kalau tak ada soalan, tak apa. Kita jumpa nanti insya-Allah. Masya Allah Ustaz. Masya Allah Ustaz. Jazakumullahu khairan katsira. Okey, kita jumpa lagi nanti insya-Allah pada kelas yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan. Terima kasih Ustaz. 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 Wa iyyakum. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallah. Wa fiikum.